Yang pertama, kita bercerita tentang rombakan kabinet. Dikatakan akan esok, lusa, minggu depan dan sebagainya. Dah 2-3 kali dah saya ulas benda ni sebenarnya. Okay, kita ceritalah malam ni tentang rombakan kabinet, and let's seal the deal. Apa yang akan berlaku dan sebagainya. Dengar cerita Tuan Ibrahim Tuan Man bakal jadi Menteri Besar Pahang. Wow. Muhyiddin Yassin mengatakan Tuan Ibrahim Tuan Man bakal menjadi Menteri Besar Pahang. Kerajaan Pahang akan tumbang disebabkan oleh pelangai, dan itu yang akan berlaku. Okey. Apa yang berlaku sekarang ni kan? Sanusi disaman 200 juta oleh Vincent Tan. Sekarang ini Sanusi menafikan Vincent Tan itu korup. Sanusi menafi Vincent Tan itu korup. Apa cerita dia? So bagaimana kita nak melihat perkara ini? Kartel beras, cerita sikit tentang kartel beras dan bagaimana mereka mengambil kesempatan. Jerebu kerana Indonesia terbakar sekali lagi. Okey. So kita cerita pasal jerebu dulu tuan-tuan. Okey. Right. Ancaman kebakaran hutan meningkat di Indonesia, bersedia hadapi jerebu luar biasa. Yang ni 5 hari yang lepas. Seperti biasa, tiap-tiap tahun ni dia macam kalau tak jerebu dia pelik. Sumatera, masalah kebakaran di hutan Sumatera Selatan seakan tidak berkesudahan sehingga mencetus kemarahan penduduk yang sering dibelenggu asap tebal dan serangan penyakit, terutamanya kepada kanak-kanak. Terutama kepada kanak-kanak. Walaupun beberapa bahagian di Indonesia memerangi kebakaran tanah dan hutan selama bertahun-tahun sehingga menyebabkan jerebu rentas sempena ke negara jiran seperti Singapura dan Malaysia, tidak ada kebakaran besar direkodkan dalam tempoh 4 tahun yang lalu. Namun, tahun ini kebakaran tanah dan hutan kembali dengan ketara di Sumatera Selatan serta 9 wilayah lain di Indonesia. Menurut Kementerian Alam Sekitar dan Perhutanan Indonesia, terdapat 3,788 titik panas dari awal hingga 5 September, peningkatan 4 kali ganda berbanding tahun lalu dalam tempoh sama. Pihak berkuasa masih belum mengeluarkan data terkini, tetapi Sumatera Selatan dilaporkan mempunyai lebih banyak kawasan panas berbanding wilayah lain sepanjang bulan ini. Saudara rumah, okey, di sini organ Komerang Lir, 99% kebakaran hutan dan tanah berpunca daripada manusia. Cuaca kering hanyalah faktor tambahan, kata Ketua Bomba Organ Komerang Lir Muhammad. Individu tidak bertanggungjawab dilihat sering memulakan kebakaran dengan membuang puntung rokok ke kawasan tanah dan hutan selain memasang ubat nyamuk yang kemudian ditiup angin hingga mengakibatkan kebakaran. Jelas beliau, kebakaran di kawasan berkenaan dimula sejak Ogos, mungkin berlarutan hingga November kerana kekurangan dan tanah di wilayah itu kebanyakan adalah tanah gambut yang amat sukar untuk dipadamkan. Tanah gambut punya lapisan tumbuhan separa rumput dan bahan organik. Okey. Baik, dia Ketua Bomba tu menyalahkan ada orang buang puntung rokok, ada orang letak ubat nyamuk dan sebagainya kan. Tetapi ada satu lagi faktor tidak dinyatakan di situ, iaitu pertanian. Okey. Yang ni tak tahulah kenapa Indonesia tak sebut, tetapi actually ini antara faktor utama kenapa kebakaran hutan berlaku juga. Mungkinlah kita tak tahu. Tetapi salah satu faktor utama juga adalah sebenarnya pembakaran hutan disebabkan oleh pertanian. Nah, kenapa? Antara cara paling cepat untuk nak cultivate, menyuburkan tanah adalah dengan membakar tanah. Okey, dengan bakar tanah. So mungkin 4 tahun kebelakangan ini tak perlu sebab pembakaran sudah berlaku 4 tahun yang lalu. Mungkin, berkemungkinan. Jadi after a while, bila proses itu dah habis, tanah perlu disuburkan semula, dia bakar balik. That is the quickest. Kita bukan bercakap tanah 1 ekar, 10 ekar, tak. We're talking about thousands of acres tanah yang perlu mereka nak cultivate, mereka nak kena suburkan. Menyebabkan itu antara sebab yang berlaku. Dan ditambah pula tanah itu adalah tanah gambut. Sekarang ini musimnya, kita daripada musim panas hari tu, dah nak masuk musim hujan ni. Lepas hujung tahun ni akan kemarau. Kedah pun dah mula, mula banjir. Kedah pun dah mula banjir. Jadi, suasana itu akan, dia every year, negara kita ni memang menghadapi, bukan negara kita je lah, seluruh khatulistiwa dan ke bawah ni, ke atas ni, memang akan menghadapi situasi tersebut. Isu dia adalah bagaimana kita nak, dalam kerangka kita di sebuah negara ni, kena kerjasama dengan Indonesia, nak menyelesaikan masalah ini. Dan salah satu ladang kepunyaan Indonesia dan Malaysia jugalah antara yang menjadi penyumbang kepada kebakaran tersebut. Yang ni bukan saya cakap, yang ni kita dengar daripada laporan-laporan kebakaran yang berlaku years ago dan contributionnya, yang penyumbangnya antara lain disebabkan oleh pembakaran terbuka yang dilakukan kerana nak menyuburkan tanah. Okey, itu antara lain. Alright. So jerebu expected sekarang ini di negara Malaysia lah.
seperti Selangor, Negeri Sembilan, even Sarawak sekarang ni pun masih menghadapi masalah jerebu. Dan kita menjangkakan yang ni berita ni lebih kurang dalam bila 5 hari lepas, if I'm not mistaken, this is 5 days ago. Yap, 29 September, 5 hari selepas. So dijangkakan perkara tersebut akan menjadi lebih buruk lagi in a few days time. Baik. Now kita cerita pula pasal kartel beras. Ni kita cerita dengan berita tempatan dulu, baru kita masuk hal politik. Ini bukti beras tempatan dikhianati kartel Exco Melaka. Sikap tamak kartel beras di negara ini merompak subsidi dari kerajaan menjadi punca kekurangan beras putih tempatan sehingga menyukarkan rakyat. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata ia dilakukan dengan cara menjualnya pada harga beras hancur yang tidak dikawal, sedangkan ia adalah beras tempatan yang sudah mendapat subsidi kerajaan. Disebabkan beras hancur boleh dijual dengan bukan harga kawalan, maka kartel-kartel beras ini telah menjual beras standard iaitu tempatan dengan harga beras hancur. Jika beras tempatan ditetapkan pada harga RM2.60, kartel ini telah menjual dengan harga RM3.40 per kilogram apabila menukar bil jualan mengikut harga beras hancur, dan inilah antara pengkhianat yang menekan rakyat di bawah ini, katanya. Beliau juga Exco Kemajuan Desa Pertanian dan Kerjasama Jaminan Makanan Negeri berkata demikian sambil perkongsian bukti pendedahannya melalui FB rasminya di sini hari ini. Menurutnya kerajaan telah memberi pelbagai subsidi untuk memastikan beras tempatan dijual dengan harga yang rendah, tetapi kumpulan itu telah mengkhianati rakyat di negara ini. Apa solusinya? Pengawasan yang ketat dan secara total perlu dilakukan. Lembaga padi dan beras perlu diwujudkan semula. Jangan ingat kilang di luar Melaka kita tak ada maklumat ya. Nasib baik kilang ni di luar Melaka. Jika dalam Melaka memang siaplah kena sita. Dan ini baru satu. Kita dah banyak lagi pendedahan yang akan dilakukan. Selagi mana ia adalah hak rakyat, selagi itu akan dipertahankan dan kita akan lawan, katanya. Baik. Isu dia macam ni tuan-tuan. Sekarang ini kerajaan telah menetapkan bahawa harga beras tempatan, beras putih tempatan itu pada harga shilling, pada harga minima RM2.30 per kilogram. RM2.30 per kilogram, betul tak? Sorry, RM2.60 per kilogram. RM2.60 per kilogram. Dan antara yang membuat komentar tentang harga ini sama ada bagus atau tidak adalah owner kepada Maidin, di mana beliau mencadangkan supaya harga lantai ini dinaikkan sedikit kepada RM3 lebih. Tetapi kerajaan tetap mengekalkan kepada RM2.60. Now, dia ada pro dan con lah. Okey, sebelum kita cerita pro dan con tu, so sekarang ni apa kartel beras ni buat, tuan-tuan? Kita nak tahu. Kita ni orang yang biasa lah, mungkin tak bermain dengan beras ni, antara beras hancur dan juga beras putih tempatan. So apa yang dia buat? Dia ambil beras putih tempatan tu, dia letakkan sebagai beras hancur, harga beras hancur, dan beras hancur tu boleh dijual tanpa kawalan. So dia letak harga RM3.40. Isu dia ada di kalangan mereka, mereka ialah orientasi kepada perniagaan ini adalah untung. So kalau sekiranya dia letak harga lantai, untung itu tak akan sampai ke tahap yang mereka kehendaki. Iaitu lebih kurang, ialah mereka perlukan harga untung lah. Paling kurang tak banyak sedikit perlu ada keuntungan kat situ. Now, RM2.60 rugi ke? Berkemungkinan besar tak rugi pun. Tetapi tak untung terlalu besar, tak untung terlalu banyak. Kita kena ingat daripada RM2.60 ke RM3.40. RM3.40 lebih kurang dalam 80% untung per kilogram tau. So dia orang ni jual tan, puluh tan, ratus tan yang dia orang jual. Per kilogram 80% untung. Kalau tan, berapa keuntungan yang mereka peroleh? Now, apa isu dia? Isu dia kat sini, bila dia mula ambil beras tempatan, putih tempatan dan jual sebagai hancur, disebabkan itu harga beras putih tempatan ini mula menurun. Sorry, bukan harga, stok dia mula menurun, dan disebabkan oleh penurunan itu, maka apa yang berlaku? Permintaan lebih tinggi daripada pengeluaran. Orang kata supply tak boleh nak meet the demand. Now di Sarawak ni tuan-tuan, kalau kita tengok, saya bercakap dengan kawan-kawan saya di yang berjual di kedai-kedai lah. Dia kata di Sarawak dia tak jumpa beras tempatan yang letak harga RM2.60 tu. Dia tak jumpa. Tak tahulah, mungkin saya silap dalam hal ni kan. Sebab saya tak beli yang beras tempatan yang harga RM2.60 tu. Untuk mak ayah kita orang guna beras yang special sikit. Yalah, ada penyakit ni, kena letak beras mahal sikit lah kan. Untuk diabetik dan sebagainya. Bukan diabetik, dia ada penyakit dia lah. Okey, dia ada beras yang untuk khas dia orang. So kita tak beli beras yang tempatan ni. Jadi daripada situ tuan-tuan, kita tengok bahawa dia kata tak ada. Harga beras hingga 30, maksudnya naik RM10 berbanding dengan beras sebelum ini. Jadi kita tak tahu di Sarawak bagaimana mekanisme dia. Tetapi di Semenanjung kita nampak bahawa terdapat usaha kerajaan untuk memastikan terdapat harga lantai,
dan ada orang kata apa, kerajaan menyediakan subsidi-subsidi berkenaan dengan perkara ini. Mungkin ada dekat Sarawak, I'm not sure. Kan? Dan Sarawak baru-baru ini tadi dia announce semalam bahawa mereka akan menghasilkan padi yang boleh menghasilkan apa orang kata padi 3 kali setahun. Kalau betul yang itu, dan dia orang dah buat kajian dekat gedung di gedung, dia buat kajian di gedung. Dia kata dengan keluasan 2 hektar dan mereka berjaya menghasilkan beras yang boleh menghasilkan 3 keluaran setahun. Nah, dia kata bukan dah 5 kata. 5 keluaran tu atau 5 musim itu dalam tempoh 2 tahun. So lebih kurang 2 kali 2 times plus lah setahun. So dalam tempoh 2 tahun tu 5 kali. So kalau ini betul berlaku, bermakna dalam tempoh 2 tahun akan ada 6 kali pengeluaran padi yang boleh dihasilkan dalam teknologi ini, dan benih tersebut diperolehi daripada Vietnam. So I think negara lain atau negeri-negeri lain kena tengok jugalah sama ada perkara ini boleh diusahakan di negeri-negeri tersebut. Okay, itu cerita begas lah. Okay, kita move on kepada Yasin. Cerita Yasin tuan-tuan. Kita tak dengar cerita Yasin. Yasin hari itu ditangkap kerana dikatakan memiliki dadah. So hari ini adalah keputusan dalam kes beliau sama ada beliau diarah membela diri atau dibebaskan sebab ada prima facie. Kita baca. Penyanyi Yasin diarah bela diri atas kes dadah. Petaling Jaya. Mahkamah Session hari ini mengarahkan penyanyi dan komposer Muhammad Sulaiman membela diri di atas 3 tuduhan kes dadah. Hakim Faiz Ziauddin membuat keputusan berkenaan setelah mendapati pihak pendakwa raya berjaya membuktikan kes prima facie di akhir kes mereka. Seramai 7 saksi pendakwaan dipanggil untuk memberi keterangan dan mahkamah meneliti serta mempertimbangkan keterangan saksi terbabit secara maksimal. Mahkamah mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie dan oleh itu tertuduh dipanggil untuk membela diri bagi ketiga-tiga kes pertuduhan. Muhammad Yasin kemudian diberi 3 pilihan: memberi keterangan bersumpah dari kandang saksi, memberi keterangan dari kandang tertuduh atau berdiam diri. Penyanyi itu memilih untuk berdiam diri dalam proses prosiding yang telah bermula dari hal yang sama. Sebelum mahkamah membuat keputusan itu, Muhammad Yasin ketika ditemui media sempat meminta untuk mendoakannya berterima kasih kepada mereka yang datang. Pada 15 September lalu, Timbalan Pendakwa Raya Zaizul Faridah Raja Zaharuddin memaklumkan mahu menutup kes setelah selesai pemeriksaan semula terhadap pegawai penyiasat Ibu Pejabat Polis Daerah, Inspektor Muhammad Amirul Muhammad Mukmin Aziz. Amirul antara 7 saksi yang dipanggil. Dalam pendakwaan mengikut Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya yang boleh dihukum mengikut Seksyen 15.1 yang membawa hukuman denda tidak lebih RM5,000 atau penjara maksimum 2 tahun jika sabit kesalahan. Penyanyi itu juga didakwa memiliki dadah jenis kanabis seberat 193.7 gram dan menanam 17 pokok ganja dalam pasu berisi di tanah di kediaman beliau di Persiaran Surian Damansara Indah di PJU Kota Damansara jam 5.30 petang pada tarikh yang sama. Pertuduhan memilih dadah mengikut Seksyen 6 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dipenjara semua hidup atau tidak kurang 5 tahun dan boleh disebat tidak kurang 10 kali. Bagi pertuduhan menanam pokok kanabis, pendakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 6B1A Akta Dadah Berbahaya dan boleh dipenjara semua hidup dan tidak kurang 6 kali sebatan jika sabit kesalahan. So tuan-tuan, itu antara berita yang berkenaan dengan Yasin. So sekarang ni beliau diperintahkan untuk membela diri dalam proceeding yang membabitkan kes beliau. Kita doakanlah yang baik-baik, insya-Allah. Kalau biar let justice runs its course lah, biar mahkamah menentukan keputusan tentang perkara tersebut. Baik. Ada yang tanya prima facie tu apa is? Prima facie ni basically prima facie ni adalah satu keadaan di mana mahkamah telah memutuskan ada kes untuk nak dijawab. So setelah ada prima facie, maka kena jawablah di dalam membela diri. Okey, dalam membela diri. Okey, itu kita dah cerita panjang itu. Okey, seterusnya, inflasi diramal terus turun kata Governor Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia meramalkan kadar inflasi akan terus menjederhana selepas berada pada tahap 2.5% kata Governor Abdul Rashid Ghafur. Trend penurunan dijangka berterusan kerana momentum kenaikan harga perlahan. Kami akan berterusan memantau potensi risiko terhadap tinjauan kadar inflasi yang timbul daripada perubahan pada dasar domestik berkaitan subsidi bahan api, katanya. Beliau berkata Malaysia bernasib baik tidak berhadapan cabaran inflasi teruk seperti dialami ekonomi negara lain. Apabila kadar inflasi mencapai kemuncaknya pada separuh kedua 2022 dan menurun selepas itu. Rashid berkata trend itu ekoran harga komoditi lebih rendah dan situasi penawaran dan permintaan bertambah baik. Katanya, walaupun ekonomi seluruh dunia berdepan cabaran, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan. Beliau berkata aktiviti domestik
berorientasi domestik, keadaan pasaran buruh melibatkan penambahbaikan pekerja dan gaji, termasuk pelaburan domestik dan asing menyumbang kepada keteguhan ekonomi. Faktor tersebut akan terus menyokong ekonomi Malaysia pada 2024. Ekonomi mendapat manfaat pemulihan beransur-ansur. Nah, tuan-tuan, kalau kita tengok kat sini, dia kata aktiviti berorientasi domestik, keadaan pasaran buruh melibatkan penambahbaikan pekerjaan dan gaji, termasuk pelaburan domestik dan asing menyumbang kepada keteguhan ekonomi. Baik, ada yang tanya, dia kata, berapakah yang dikatakan inflasi yang selesa, kita kata. Berapa inflasi yang dikatakan okey untuk sesebuah negara? Inflasi ni kalau boleh kita kena kekalkan pada kadar 2%. Okey, kita kena kekalkan pada kadar 2%. Lebih daripada 3%, 4% pun tak berapa bagus, lebih daripada 3 lah. Di kadar dia 2 hingga 3 tu, ataupun 1.5, 1 ke 3. 1 ke 3 tu adalah kadar yang okey, 1.5 lah. Ketiga adalah kadar yang okey. Terlalu rendah pun tak elok, terlalu tinggi pun tak elok. Okey, negative inflation antara penyebab dia, antaranya orang kita, kalau kita simpan duit dalam bank, siap boleh kita kena charge tu. Kalau kita simpan, itu negative inflation. Over pun tak boleh. Nah, inflation ni antara lain lah, saya bukan pakar ekonomi, tapi antara lain, inflasi ni adalah kadar perubahan harga barang dari satu tempoh ke satu tempoh. Harga perubahan, kadar ataupun peratusan perubahan harga barang daripada satu tempoh ke satu tempoh, maksudnya kelajuan pertukaran itu. Kecepatan pertukaran itu. Bila dia terlalu tinggi, bermakna harga barang itu perubahannya terlalu tinggi. Di dalam CPI, Consumer Price Index, dia punya rate of change terlalu tinggi sampai kita tak boleh nak catch up daripada segi pendapatan kita. Kalau terlalu rendah pula, bermakna tak ada harga perubahan. Perubahan harga tak ada, baguslah tak ada perubahan harga. Bukan setakat tak berubah harga, berkemungkinan harga makin menurun. Kan? Harga menurun, disebabkan oleh permintaan menurun. Bukan harga menurun tu arti kata maksudnya terlalu lambatkan satu hal, tetapi disebabkan antara lain oleh permintaan yang menurun. Kenapa permintaan menurun? Banyak faktor. Antaranya kita terlalu menyimpan, kita tidak ada pendapatan yang tinggi. That's why permintaan kita ataupun demand kita menurun. Bila demand menurun, supply tu dah terlalu lebih, maka supply harga barang makin turun. So dia tak boleh capture. Bila harga barang turun, disebabkan oleh permintaan itu turun, demand itu tak ada, cycle tak bergerak, ekonomi kita akan bermasalah. So negatif pun tak elok, positif lebih sangat pun, lebih daripada 4 pun tak elok. So, kita kena bermain di kadar 1.5 sehingga 3. 2 adalah yang terbaik. Sekarang ini 2.5 kita boleh kekalkan. So, kalau kita boleh kekalkan dengan benda itu. Now, ada persoalan. Harga inflasi dah mula menyederhana. Kenapa harga barang tak turun? Ada setengah barang tak turun. Harga barang ada di antaranya telah menurun. Kalau kita tengok harga minyak daripada RM40 sekarang jadi 20 lebih. Harga beras memang kita tak nafikan dia mula naik disebabkan oleh pasaran dunia. Tapi daripada segi itu sekalipun, ada di kalangan barang-barang yang masih tidak menyusut. Terutama barang selepas. Maksudnya, raw dia menurun. Tetapi bila pergi kepada barang yang sudah diproses, dia bukan setakat tak menurun, tapi makin meningkat. Di situ peranan, kita sebagai pengguna lah. Di sini peranan kita sebagai pengguna. Kenapa ditingkatkan harga tersebut, harga end product? Kopi kita, air kita dan sebagainya. Setelah diproses, dia tingkatkan. Antara lain disebabkan oleh demand kita. Dan bila demand kita mula meningkat kepada mereka, that's why harga mereka mula meningkat. Dia bergantung kepada demand. Bila demand kita meningkat, kita lebih minta, permintaan kita lebih daripada apa yang disupply, dia naikkan harga. Ini basic, basic demand dan supply. Bila kita ada satu barang, satu barang seorang minta. Saya nak jual cawan ni tuan-tuan, saya nak jual cawan. Cawan ni saya ada satu je. Sebenarnya seorang datang. Okey lah, saya nak tunggu jual cawan ni pun, saya letak harga, contohlah, saya letak harga RM100. Saya nak jual cawan ni RM100. Saya tunggu. Seminggu tak ada orang beli. Kemudian saya turun harga saya kepada RM50. Tak ada orang beli. Saya turun RM20. Tak ada orang beli. Tiba-tiba saya turunkan pada harga RM15. Boom, 10 permintaan. Iswardi aku nak. 10 orang minta. Alamak, tapi saya ada satu cawan. Kemudian saya kata, tadi berapa? RM15. Saya naikkan. Kalau siapa nak, saya letak harga cawan ni RM50. Daripada 10 tadi, tak ada siapa nak. Okeylah. Saya letak RM25. Seorang nak. Okey, maka harga dia, titik dia adalah pada RM25. Faham? Jadi harga turun naik tu berdasarkan permintaan dan juga supply kita. Benda-benda macam tu. Ni basic ekonomi lah tuan-tuan. Kalau kita belajar, kita tahulah.
Okey. Saja kita nak tunjuk benda tu tadi. Keadaan ekonomi kita insya-Allah memulih, kita kata. Dan dalam masa yang sama, projek rumah sakit, 256 projek perumahan sakit dibaik pulih. Banting, sebanyak 256 projek perumahan terbengkalai swasta berjaya dibaik pulih dengan nilai pembangunan kasar berjumlah 23.37 bilion setakat Ogos lalu menurut Timbalan Menteri Pembangunan KPKT Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Beliau berkata ada projek perumahan itu sudah menerima sijil perakauan siap dan pematuhan jika sijil kelayakan penduduk CFO dan bertukar kepada status lancar. So ini antara inisiatif KPKT untuk membantu menyelesaikan masalah rumah terbengkalai. Baru-baru ini cerita tuan-tuan, baru-baru ni ada geng-geng Sarawak datang jumpa saya. Antara yang nak beli rumah tu adik saya lah. Adik saya pun beli rumah di kawasan tersebut. Santoria, saya sebutlah Santoria Semariang. Tak jauh daripada rumah saya dekat Semariang ni. Okey. Isu dia rumah tu terbengkalai. Okay. So adik saya cakap, bang, minta tolong bang, bagi tahu menteri kalau boleh interfere lah dalam bab ni. Okay, saya minta ada detail daripada ketua dia, Santoria ni. Saya minta ada detail sebagainya. So bila saya minta detail, saya bagi dekat menteri lah. Bila saya bagi dekat Timbalan Menteri Akmal Nasir, kawan kita juga, dia kata, Iswari minta maaf, untuk Sarawak tak sign akta, saya tengok akta berapa, di mana kerajaan federal tak boleh campur tangan dalam urusan baik pulih ataupun masalah kalau melibatkan perumahan di Sarawak. Saya macam, oh okay, interesting, saya pun tak tahu, saya pun tak tahu kan. So tak boleh campur tangan? Tak boleh. I mean, kita boleh notify lah, tapi di end of the day, kerajaan negeri Sarawak yang kena campur tangan dalam bab ini. Jadi saya tanya pada dia orang, korang dah jumpa ke kerajaan negeri Sarawak? Dia kata dah. So apa tindakan dia orang? Tak tahulah. Sampai sekarang masih tak ada berita lagi. Rumah dah siap, cuma nak pindah milik, tetapi pemaju telah didenda. Pemaju telah didenda. Apa orang kata, ada benda lah, tak tahulah. Ada benda yang bermasalah. Ada mungkin lah apa benda yang masalah. Okay. Ni berita dia. Pembeli teraniaya sambut Aidilfitri di rumah terbengkalai. Ni rumah dia. Projek perumahan Santoria, Borneo Semariang Garden yang terbengkalai sejak beberapa tahun lalu. Kira-kira 200 pembeli rumah di Santoria Borneo Semariang kecewa selepas kediaman mereka terbengkalai sejak beberapa tahun lalu, mengunci tanda sendiri untuk menyampaikan mesej kepada pemaju perumahan. Okay. So ini adalah berita Mei 2022. Mei 2022. Ni dah masuk 2023. Masih lagi cerita tersebut tak ada penyelesaian, tuan-tuan. Jadi saya nak bantu tak boleh. Sebab ini melibatkan kerajaan negeri Sarawak. Dan kerajaan negeri Sarawak lah yang kena bantu. Takkan aku nak marah lagi sekali ni. Kan? Aku nak jumpa siapa? Menteri mana aku nak jumpa ni? Tolong bagi tahu. Kan? Menteri Sarawak mana aku nak kena jumpa untuk nak menyelesaikan masalah Santoria Semariang ni? Tolong. Kalau siapa tahu PM saya. Kan? Ni saya nak bawa ni masuk live saya ni. Kan? Jangan sampai saya pergi jumpa exco tersebut. Isu dia katanya adalah pemaju itu telah berhutang dengan Dewan Bandaraya Kuching Kuching Utara, DBKU. Dewan Bandaraya Kuching Utara lebih kurang dalam nilaian ratusan ribu. Saya tak ingat berapa jumlah dia. Kan? Jumlah tersebut kena bayar pada DBKU tapi mereka enggan bayar. So sekarang ni saya tak boleh nak campur tangan dalam federal tak boleh campur tangan dalam urusan ini kerana ini melibatkan kerajaan negeri Sarawak. So kerajaan negeri Sarawak kena ambil tindakan. Ini tahun 2022. Ini nak masuk 2023. Masalah dengan orang Sarawak pula. Ini nak cerita masalah dengan orang Sarawak ni. Saya orang Sarawak. So bukan semualah tapi ada sebilangan ni dia ada masalah. Tapi mereka takut nak menyuarakan pandangan mereka. Ini masalah orang Sarawak. Ini orang Sarawak ni majoriti lah saya boleh kata orang Sarawak ni dia takut kena pulau, takut tebu, takut kena marah, takut kena anak, takut kena macam-macam lah jadi takutnya. Apa nak ditakutnya aku mesti faham. Kan? Tapi tak anaya. Teranaya sendiri sebab tapi takut nak menyuarakan pandangan. Kita kena berdiplomasi. Kalau aku 2022 tak apa rumah, aku tak berdiplomasi tau. Tak ada istilah diplomasinya. Aku tu serbu ke rumah YB. Aku nak tanya dia, rumah aku kenapa tak siap? Memanglah bukan YB tu punya rumah. Tetapi dia kena bertanggungjawab ke atas rakyat di negeri Sarawak. Terutama apabila melibatkan kawasan tersebut. Parlimen itu adalah Parlimen Santubong. Saya tahu Santoria Semariang tu Parlimen Santubong. Sempadan kepada Parlimen Petrajaya, Parlimen saya.
Sempadan. Kalau di bawah parlimen saya, tahulah macam mana saya nak buat. Tapi ini parlimen Santubong. Kan? Bukan kata kita tak boleh nak bantu. Boleh. Tapi setakat itu yang kita boleh nak bantu. Kalau sekiranya tak boleh nak selesai juga, by the end of this year, insyaAllah lah. Yang ni nanti berjumpa lah dengan Iswardi Morni. Boleh? Ni saya nak cerita dekat Santoria punya kes ni. Siapa-siapa orang Santoria yang beli rumah dekat situ, 200 rumah, 200 rumah tersebut, tolong hubungi saya kalau by the end of this year tak selesai. Tapi tak risaulah, kita kata kenapa? Sebab adik saya pun salah seorang pembeli tersebut. Fahamlah korang. Kalau nampak Ben Morni tu, itu adik akulah. Okay? Dia dah bagi kebenaran untuk aku nak cakap. So bolehlah aku cakap. Sebelum ni aku tak nak cakap. Dia pun tak nak bagi tahu abang dia. Saya rasa kau tak pindah lagi ke? Dia kata, tak pindah. Macam mana bang? Rumah tak siap. Lah, apa sebab kau tak beritahu aku? Lah, ingatkan dah siap. Dah abang dah tahu. Manalah aku nak tahu semua benda. Apalah. Baik. Tak apa. Itu satu hal. Satu lagi cerita. Ni satu berita baik kepada Sanusi lah. Berita baik kepada Sanusi. Kerajaan negeri boleh tabik, kali ini boleh teroka unsur nadir bumi. Kerajaan negeri dibenarkan melaksanakan penukaran awal REE berdasarkan prosedur SOP bagi perlombongan nadir bumi dan mineral. Perkara ini diputuskan semalam dalam mesyuarat pertama Jawatankuasa Penjarah Pembangunan Industri Mineral JKPPIM semalam. Jawatankuasa itu juga melihat keperluan dalam melaksanakan rangka kerja bagi pembangunan industri mineral, contohnya untuk pengekstrakan REE. Bagi menyambut ucapan Perdana Menteri membentangkan kajian separuh penggal, kerajaan negeri dibenarkan melaksanakan eksplorasi awal berdasarkan SOP NRREE tanpa radioaktif dan berdasar-dasar mineral sedia ada, kata Nick Nazmi. Baik. So bermakna sebelum ini sebenarnya tidak ada kebenaran pun daripada kerajaan federal berkenaan dengan REE ini. Tetapi perkara itu telah diteroka. Itu yang menjadi masalah dia. Perkara tersebut telah diteroka dalam kadar, maksudnya tanpa kebenaran atau SOP yang dibenarkan oleh kerajaan persekutuan. Nah, ada yang tanya, apa kena mengena tanah mineral dengan kerajaan persekutuan sedangkan tanah itu adalah hak kerajaan negeri? Dia macam ni, tuan-tuan. Di dalam perlembagaan, apabila melibatkan mineral, tanah itu memang kerajaan negeri punya. Apabila melibatkan mineral, maka itu adalah kedua-duanya di bawah concurrent list, iaitu federal dan juga di bawah kerajaan negeri. So, kedua-duanya memain peranan dalam ekstrak. Tak boleh kerajaan negeri je nak ekstrak tanpa kebenaran federal atau federal yang ekstrak tanpa kebenaran kerajaan negeri. Kedua-duanya adalah tidak boleh. So, dalam keadaan tersebut, apabila Sanusi mula mengorek tanah-tanah REE, sebenarnya perkara itu tidak lagi diputuskan oleh kerajaan persekutuan. Ataupun mungkin tidak dapat kebenaran. Yang itu yang menjadi isu. Kenapa boleh ekstrak REE ini tanpa kebenaran dan juga tanpa SOP yang betul? Kerana ada di kalangan REE ini, rare earth element ini, yang berradioaktif. Kita kena faham ni, ada radioaktif dia. Jadi dia bukan boleh ekstrak macam tu je, bukan macam ekstrak emas. Memang harga dia mahal, tapi bukan semudah itu. Baik. Habis cerita kat situ. Right. Ni cerita bawa-bawa ni pasal pelancongan ni, pasal pelancongan. Kan ada ahli parlimen Langkawi kan, dia kata kenapa dalam isu pelancongan ini, kenapa Li Tua di Langkawi tidak masuk ke dalam area ataupun tidak masuk ke Langkawi. Dia kata, ditanya, kenapa tak masuk ke Langkawi? Kenapa lalu Langkawi, tak melalui Langkawi? Now, Datuk dia salahkan Hanayoh. Hanayoh kata, ini bukan bidang saya, itu pelancongan. Iaitu Datuk Tiong. Kemudian Datuk Tiong kata, kami dapat komplain daripada pelancong. Dia kata, dia orang tak boleh minum, dia orang tak boleh nak pakaian-pakaian yang bukanlah mencolok mata, tetapi pakaian yang dia kata yang bukanlah undecent, bukan bogil pun. Tetapi pakaian yang bagi orang Melayu kita bukan pakaian yang biasa lah. Mungkin seluar pendek ke, pakai string saja ke, tak tahulah. Perkara itu dikata tak boleh. Nak minum arak pun tak boleh dekat tempat tersebut. Sedangkan itu budaya ada orang kan. So disebabkan itu, maka kita tak bawa lah ke Langkawi. Kita tour ke tempat lain, dia kata. Alright. Kemudian dia tak puas hati. Langkawi ni tak puas hati. Kenapa tak bawa juga benda-benda macam tu? Alright. So Terengganu pun kata benda yang sama. Okay. Adun Gesa Terengganu lebih tegas kepada pelancong Muslim mencolok mata. Adun Ladang Zuraida Muhammad Noor hari ini menggesa kerajaan Terengganu bertindak tegas terhadap pelancong beragama Islam yang disifatkan berpakaian mencolok mata ketika melancong di negeri itu. Zuraida juga ketua saya Amirah PAS berkata garis panduan pelancongan
antara lain jelas menyatakan pelancong beragama Islam perlu menutup aurat. Ini kerana terdapat setengah pelancong Muslim, terutama di pusat penghinaan dan pulau-pulau jelas melanggar garis panduan pelancongan di negeri Terengganu yang tidak memakai etika untuk pelancong Muslim. Saya menyaksikan sendiri pelancong Muslim wanita tanpa segan silu memakai seluar pendek, bersinglet, tidak bertudung, malah semakin ramai yang berani memakai mencolok mata di tempat pelancongan kita, katanya. Baik. Now, bila dia kata menutup aurat ini, kita kata, adakah maksudnya bertudung? Itu persoalan dia. Sebab bila dia kata menutup aurat ni, dia di garis panduan tu kena jelas. Adakah maksudnya bertudung? Kalau dia kata seluar pendek tu, okey, kita faham bab tu. Tetapi adakah maksudnya bertudung? Adakah selepas ini semua orang yang datang, yang Muslim datang ke Terengganu perempuan, kena bertudung? Kalau sekiranya tidak bertudung, dianggap telah melanggar undang-undang apa orang kata kecil di dalam negeri Terengganu. Nah, balik kepada cerita tu tadi, ini kita masukkan. Okey, sebelum kita cerita tu, perkataan mencolok mata dan menjolok mata. Dua benda ni kan. Actually, perkataan yang betul adalah mencolok mata, bukan menjolok mata. Ini bahasa Malaysia tuan-tuan. Mencolok mata adalah perkataan yang betul, bukan menjolok mata. Alright, balik cerita tu. So, balik kepada cerita kita tadi. So, bila PAS komplain, kenapa pelancong tak datang, pelancongan dia makin teruk, pelancongan dia dan sebagainya. So, ini antara sebab dia. Ini antara sebabnya. Bila we impose terlalu, orang kata apa, strict, apa orang kata, undang-undang yang terlalu strict terhadap pelancong, maka pelancong secara naturalnya tak naklah datang ke tempat kamu. Takkanlah dia nak pergi ke tepi pantai pakai berjubah. Takkan dia nak pergi pantai nak berjubah kat situ. Oh, tapi pakailah seluar panjang. Okey, kalau dia pakai seluar panjang, dia pakai seluar panjang yang tight, yang macam orang nak pergi menyelam tu, bagaimana? Kan? Macam mana? Yang tu. Dan dia memang orang tak bertudung. Dia tak pakai tudung. Dia nak pakai, okey, dia pakai seluar panjang. Dia pakai baju yang ketat. Yang pakai untuk nak menyelam tu, pakai macam swimsuit, tapi panjang. Yang tu macam mana? So akhirnya tuan-tuan, kita nak jadi polis agama ke? Ini yang kita maksudkannya, mempoliskan agama. Semua kita nak polis, kita nak jadi polis kepada agama. Oh, engkau nak tak pakai aurat, hukum. Tak pakai menutup aurat, hukum. Engkau nak pakai seluar pendek, hukum. Kita jadi hukum. Akhirnya, benda ni Islam tak ajar. Menjadi polis agama ni, Islam tak ajar, tuan-tuan. Islam tak ajar untuk kita nak encroach into private life. Tuan-tuan, Islam kata tutup aurat. Ya, Islam menggalakkan, mewajibkan kita menutup. Bukan menggalakkan, mewajibkan kita menutup aurat. Tetapi kalau orang itu tak tutup aurat, bukan kerja kita nak pergi menghukum dia. Itu maksudnya kerja kita dakwah, bagi tahu tutup aurat ni berdosa apa, pada kepala, tak tutup aurat berdosa. Itu kerja kita. Tapi kalau dia tak nak tutup aurat, dia kata aku tak nak, terpulang pada dia. Bila masa kita Islam mengatakan negeri itu hendaklah menghukum kalau orang tidak menutup aurat. Tak ada, tuan-tuan. Bukan tugas dan kerja kita nak pergi menghukum orang. Dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa antara lain disebut, tundukkanlah pandangan kamu. Allah tak kata pergi kepada wanita tak tutup aurat, hukum mereka, pukul mereka, kerjakan mereka. Tak ada. Allah kata tunduk pandangan kamu. Yang pergi tengok tu, kamu yang kena tunduk. Bukan nak suruh orang tu tutup aurat. Ini salah faham kita tentang agama, tuan-tuan. Ini, dan akhirnya lepas tu komplain, kenapa lah negeri kita tak maju? Tuan-tuan, saya pergi Terengganu hari tu. Pelancongan di negeri Terengganu is going down. Going down the hill. Tuan-tuan ingat tak? Rantau Abang dulu terkenal dengan penyu kan? Sekarang penyu dah tak ada. Pelancongan tu tak berjaya digunakan untuk menyelamatkan penyu di Terengganu. Tak ada, tuan-tuan. Ada di pulau-pulau tu dah ada lah. Tapi di pantai tu sendiri dah tak ada. Dia orang dah... Ni, antara tugas Islam ni, tuan-tuan. Allah SWT menurunkan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Itu salah satu function kita. Khalifah ni kerja apa? Sepatutnya khalifah ini menjadi penjaga alam sekitar. Tapi bila di pantai sebuah negeri so-called Islam ni, penyu pun tak ada, kita jadi persoalan. Kat mana preservation yang mereka buat selama ini? Apa yang mereka telah lakukan? Saya bercakap ni bukan sebab saya cakap saya pergi sendiri tempat tu. Saya kata, wah, Rantau Abang ni dulu kalau masa kita belajar sekolah-sekolah rendah kan kita ada penyu bertelur semua. Saya kata, sekarang dah tak ada dah penyu tu. Nak tengok penyu tu kena pergi kat pulau. Dah tak ada. So, saya kata daripada segi pelancongan dia going down. Dan akhirnya kita jadi polis kepada moral manusia. Kita ni sebenarnya, in fact, kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan dengar kata-kata Mufti Perlis. Even, bukan tugas kita, bukan tugas majlis agama nak pergi serbu rumah orang yang berkhalwat. Bukan kerja kita.
Kan Umar Al-Khattab sendiri dimarahi apabila dia mengintai rumah orang yang dikatakan berkhalwat. Orang tu kata apa? Aku buat satu dosa, engkau buat dua dosa. Kau buat dua dosa, dia beritahu dengan Umar. Sebab apa? Dalam Islam dia ada public life, public law, dia ada private law. Dia ada private rights, dia ada public rights dan dia private rights. Dan private rights tu memang private. Itu untuk dia dalam private room dia. Bukan tugas kita nak mengintai-ngintai. Dan ini dalilnya surah Al-Hujurat. Tonton dulu. Nama surah tu sendiri Al-Hujurat. Kamar atau bilik nama surah tu. Boleh baca. Kan non-Muslim boleh baca, Muslim pun boleh baca. Pergi kaji sendiri agama kita. Nah, isu dia lepas tu nak komplain. Itu point saya nak bawa tadi. Lepas tu nak komplain, kenapa kita negara kita apa ekonomi kami teruk, kenapa kerajaan federal tak bantu? Dah kamu sendiri nak buat macam tu? Ditambah lagi pula di Terengganu ni, tuan-tuan. Saya nak cerita lah. Dan saya kata PAS ni masa bersama dengan DAP tu tak pernah lagi orang kata disabitkan dengan kesalahan rasuah. Dengan bersatu ni 2 kali kena sabit kesalahan rasuah, tuan-tuan. 2 kali kena sabit kesalahan rasuah. Ni di Kemaman. PAS tak rayu keputusan PRK di Kemaman. PAS tidak akan merayu terhadap keputusan pilihan raya Kuala Terengganu pada 26 September membatalkan kemenangan calonnya Cik Alias Hamid di Kemaman. Susah Agong Taqiyuddin Hassan berkata, langkah itu diambil memandangkan hakim tidak menamakan mana-mana pihak yang terlibat dengan amalan rasuah bagi kawasan itu. Sehubungan dengan itu, PAS menunggu dan bersiap sedia untuk mengambil langkah selanjutnya berdasarkan ketetapan yang dibuat oleh SPR. Erti kata lain, PAS mengakui bahawa calon dia memang terlibat dengan suapan tersebut, rasuah pilihan raya tersebut. Saya tak kata rasuah-rasuah, tapi rasuah atau suapan, sogokan pilihan raya itu. Nah, kalau benda ni berlaku kepada parti-parti lain ni, kita bukanlah kata, okey, bukan. Kita faham lah. Tapi ini parti yang mengaku dirinya membawa Islam. Benda yang sama tadi cerita, tuan-tuan. Dan kita bertanya, kita soalkan, daripada mana dia dapat duit tu? Berapa banyak juta dia dapat duit tu? Oh, kita kerajaan negeri bagi. Ya, betul, kerajaan negeri bagi. Yang angkat sumpah tu bagaimana? Daripada mana dia dapat duit tersebut? Saya kata, dia bersama dengan DAP tak pernah lagi PAS kena kesalahan rasuah daripada tahun 99 bersama, 99 bersama. Tak pernah lagi kesalahan rasuah ni, tuan-tuan. Yang ini tak sampai berapa tahun dengan bersatu, berapa tahun? 20 3 tahun baru dengan bersatu. 2 kali kesalahan rasuah. Ini ke Islam yang nak dibawa, tuan-tuan? Ini ke Islam yang dikatakan nak dibawa? Dan kita tambah lagi, berani tak berani Sanusi, tuan-tuan, berani tak berani Sanusi, dia hari tu dia pergi tuduh Vincent Tan sebagai korup. Yalah, benda-benda macam itulah. Dan akhirnya dan benda tu yang akan membawa kepada kehancuran Vincent, Sanusi itu sendiri. Alright, kita baca kita baca. Vincent Tan berjaya lance file saman terhadap Sanusi. Pengasas dan penasihat Berjaya Corporation Tan Sri Vincent Tan, Chi Yu dan Berjaya Berhad telah membukakan saman fitnah terhadap Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor. Saman itu berhubung kenyataan Muhammad Sanusi mengenai projek Gerbang Maritime Selangor dan dalam ucapannya pada ceramah sempena pilihan raya. Vincent Tan dan Berjaya memfailkan saman fitnah berkenaan di Mahkamah Tinggi Shah Alam melalui firma guaman Tetuan Pierre Chua dan Associate pada 4 September ini. Dalam pernyataan tuntutan, Vincent Tan dan Berjaya mendakwa ucapan Sanusi yang disiarkan secara langsung dari terlibat yang semula antaranya menerusi laman YouTube di bawah akaun kini. Vincent berkata Muhammad Sanusi yang dinamakan sebagai defendant membuat rujukan yang spesifik dan langsung kepadanya dengan menyebut namanya sepanjang ucapan di ceramah itu. Berjaya Land pula berkata walaupun tiada rujukan spesifik dibuat terhadap syarikat itu, kenyataan berkenaan boleh difahamkan sebagai merujuk kepada syarikat berkenaan. Menurut Vincent Tan, kenyataan berbau fitnah ini antara lain merosakkan Menurut Vincent Tan, kenyataan bahawa fitnah itu antara lain bermaksud beliau dan syarikat terbabit adalah korup dan kroni Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri serta memperolehi tanah seluas 600 hektar secara percuma. Yang ini adalah central question yang nak dibawa. Dia kata tuduhan Sanusi ialah bahawa Vincent Tan korup dan Vincent Tan adalah kroni Amiruddin dan memperolehi tanah 600 hektar secara percuma. Itu dia punya pertuduhan yang Sanusi cakap kepada Vincent Tan.
Pelantik berkata ia juga bermaksud mereka memberi manfaat secara langsung atau tidak langsung kepada Menteri Besar Selangor. Maksudnya dia rasuah Menteri Besar Selangor apabila mendapat balasan tanah percuma itu. Selain itu, pelantik juga bermaksud menyebabkan kerajaan Selangor mengalami kerugian dan membelanja sekurangnya 180 juta susulan tanah yang didakwa diberi secara percuma. Pelantik mendakwa ia bermaksud mereka dengan syarikat berkaitan mempunyai jumlah hasil pendapatan gabungan 33.3 bilion. Vincent Tan berkata kenyataan fitnah itu akan merosakkan dan menyebabkan kerugian keuangan terhadap 67,367 pemegang saham dalam B Corp dan 7,053 pemegang saham dalam Berjaya Land. Ia juga mampu merosakkan reputasi kami dalam dunia perniagaan, sama ada dalam atau luar negara, serta berpotensi menyebabkan kehilangan keuntungan jutaan ringgit, katanya. Projek SMG membabitkan sebuah syarikat, iaitu Landasan Lumayan Berjaya Sdn Bhd, menerusi usaha sama dengan MBI. Okey. Disebabkan oleh itu, maka beliau telah disaman, maksudnya telah menghantar surat saman 200 juta kepada Sanusi. So, akhirnya semalam Sanusi mengeluarkan satu surat balas ataupun affidavit balas kepada tuntutan Vincent Tan tersebut. Kita baca sama-sama. Okey. Sanusi nafi kata Vincent Tan korup. Okey, Menteri Besar Kedah, Sanusi Mohamad Noor, menegaskan beliau tidak mempunyai niat dan motif jahat, tipu daya serta kebencian terhadap pengasas dan penasihat Berjaya Corporation Tan Sri Vincent Tan dan Berjaya Land. Muhammad Sanusi yang menjawab tuntutan saman Vincent Tan berkata, sebagai ahli politik dan pemimpin masyarakat, beliau menggunakan kebebasan bersuara untuk menimbulkan isu tata kelola dan ketirisan bersandarkan kepada fakta yang substantif adalah benar. Saman berkenaan difailkan Vincent Tan dalam pada tahun lalu. Dalam penyataan pembelaan yang difailkan pada 29 September, Adun Jeneri itu menafikan ucapannya dalam program terbabit memfitnah Vincent Tan dan Berjaya yang bertindak selaku pelantik pertama dan kedua. Muhammad Sanusi berkata selaku ahli politik pembangkang, beliau mempunyai tanggungjawab moral dan sosial untuk mendedahkan isu tata kelola dan ketirisan. Beliau berkata tiada langsung rujukan dibuat terhadap Berjaya Land secara langsung atau secara sindiran. Dan beliau tidak pernah membuat tuduhan bahawa seorang Vincent Tan seorang ahli yang korup. Saya tidak pernah menyatakan pelantik pertama dan kedua melakukan aktiviti haram atau menyalahi undang-undang, menipu rakyat Selangor dan mempunyai kecenderungan untuk melakukan amalan tidak jujur dan mempunyai reputasi yang buruk. Pelantik juga tidak mengalami sebarang kerugian kerana projek SMG masih diteruskan, katanya. Baik. Kita tengok. Okay. Now, sebulan yang lalu, Sanusi mengatakan bahawa lebih banyak dokumen Vincent Tan akan didedahkan, kata Sanusi. Baik. Kita dengar. Ini dalam kenyataan berita. Tak tahu beliau ingat ke tidak benda ni. Kita dengar. Berita utama. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohamad Sanusi Mohamad Noor tidak akan melayan tuntutan permohonan maaf terbuka oleh pengasas dan penasihat Berjaya Corporation Berhad Tan Sri Vincent Tan dan Berjaya Land Berhad. Calon Dewan Undangan Negeri Jeneri mendakwa kes itu mula mendapat perhatian dan dokumen mengenainya akan didedahkan kepada umum. Jelasnya, beliau memberi bayangan akan ada perkembangan terkini mengenai isu itu dalam masa beberapa hari lagi. Sebelum ini, Tan Sri Vincent menuntut permohonan maaf secara terbuka dan pampasan ganti rugi 200 juta ringgit daripada Datuk Seri Sanusi. Ia susulan kenyataan berunsur fitnah dan tidak benar yang didakwanya ketika ceramah Perikatan Nasional di Jitra Kedah mengenai projek Gerbang Maritim Selangor SMG. Menerusi kenyataan Berjaya Land, satu surat tuntutan firma guaman mewakili Tan Sri Vincent dan syarikat itu telah dikemukakan. Tindakan akan diambil jika Datuk Seri Sanusi gagal memenuhi 5 tuntutan yang diberi tempoh sehingga semalam. Okey. So bukan itu saja, tuntutan tersebut, kenyataan Sanusi tersebut juga mengatakan dia ada dokumen.
Dia adalah bagi banyak dokumen yang akan dia dedahkan. Nah, kalau dokumen itu ada tuan-tuan, kenapa tiba-tiba dalam jawapan balas dia macam ni? Bila Vincent Tan pergi hantar surat, hantar saman, dia hantar saman, dia kena balas. Dia kena hantar jawapan balas untuk menjawab tuntutan tersebut. So, dalam jawapan balas tadi yang kita baca, dia kata apa? Dia kata menurut jawapan apa yang ditulis oleh Sanusi, saya tidak pernah menyatakan pelantik pertama dan kedua melakukan aktiviti haram atau menyalahi undang-undang. Dia kata, dia tak pernah kata Vincent Tan dan juga Berjaya Land menyalahi undang-undang, melakukan aktiviti haram atau menyalahi undang-undang, menipu rakyat Selangor dan mempunyai kecenderungan untuk melakukan amalan tidak jujur dan mempunyai reputasi yang buruk. Itu yang pertama. Dia kata dia tak pernah cakap pun. Tetapi di dalam ucapan dan juga kita dengar tadi mengatakan bahawa dia ada bukti. Dia mengatakan di dalam tuntutan, di dalam ceramah beliau, dia kata apa? Bahawa Vincent Tan telah menerima ratusan ekar tanah secara percuma daripada Kerajaan Negeri Selangor. Atas balasan itu dia telah dapat projek. Sedangkan tanah itu 180 juta. Saya ada dokumen untuk membuktikan. Maka di situ adalah fitnah. Bila dia mengatakan itu bukan fitnah, dia kata itu kebebasan dia sebagai seorang pembangkang untuk mendedahkan tata kelola. Dia kata itu kebebasan saya. Itu hak saya sebagai seorang pembangkang untuk mendedahkan tentang tata kelola. Now, isu. Bila kita menuduh, tuan-tuan, kebebasan untuk mendedahkan tentang tata kelola, yang pertama, kalau betul ada tata kelola, laporkan kepada SPRM. Itu yang pertama. Bukan dicerdahkan di ceramah umum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau benarlah dia kata SPRM ni tak boleh pakai, polis tak boleh pakai, kita kena dedahkan macam ni, macam kita berlaku pada zaman dahulu kan, fine. Jadi janganlah takut dedahkan dokumen itu di dalam mahkamah. Itu je. Jadi apa nak risau, nak takut, nak dedahkan dokumen itu di dalam mahkamah? Kenapa sampai kata bahawa Vincent Tan tak korup? Dia kata. Dan yang kedua, plaintiff juga tidak mengalami sebarang kerugian kerana projek SMG masih lagi diteruskan. Now, yang ni saya nak jelaskan sikit. Bila kita cerita kerugian, tidak semestinya kerugian pada projek yang disebut. Kerugian pada reputasi, future income, nama, kepada turunnya stok, kepada ketidakyakinan pelabur. Yang ini semua tak boleh nak di-gauge, tak boleh nak nilai. The fact dia mengatakan perkara tidak benar sehingga merendahkan reputasi sesuatu entiti itu, sama ada individu ataupun syarikat, maka itu sendiri tantamounts kepada apa? Kepada fitnah, tuan-tuan. Yang boleh disaman. Itu tantamount kepada fitnah yang boleh disaman. Jadi persoalan kita sekarang ini, kalau Sanusi itu berkata benar, dan bawalah benda ini ke mahkamah. Kita tak ada masalah. Kan? Kalau tak, kenapa dia sanggup nak mendedahkan perkara tersebut? Ini belum cerita Amir pergi saman Sanusi lagi. Ini baru Vincent Tan saman Sanusi. So, kalau berani, teruskan. Lawan. Kan? Kalau berani hak tersebut, maka teruskan. Bagi saya, Sanusi akan kalah teruk ni, tuan-tuan. 600 juta dia kena buktikan dalam mahkamah ni. Bukan kerja Vincent Tan nak kena buktikan dia tak terima tanah tersebut. Ini kerja Sanusi, nanti dia kena dedahkan bahawa benar setiap dakwaan tersebut terhadap Menteri Besar, terhadap Vincent Tan. Kalau dia kalah kes terhadap Vincent Tan, automatik nanti dia akan kalah terhadap Amir. Dua saman dia kalah. Kan? Yang tu lain kali hati-hati. Kalau nak memfitnah orang, ini pas dengan fitnah dia tak tahu lah, tuan-tuan. Tapi ramai orang percaya tu. Itu masalahnya. Kan ramai orang percaya. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, pelangai ni, ada cerita pelangai. Ada yang mengatakan, ada yang kata, kalau pelangai ni menang, jatuh kerajaan Pahang ni. Saya fikir. Sekarang ini, BN ada 17 kerusi. Barisan Nasional ada 17 kerusi. Perikatan Nasional ada 17 kerusi. So, seri. Tetapi Pakatan Harapan ada 8 kerusi. So, sekarang ni Pakatan Harapan bergabung dengan Barisan Nasional. Katakanlah, na'udzubillah, jatuh pelangai, 16 Barisan Nasional, 18 Perikatan Nasional. Tetapi 16 campur 8 masih lagi majoriti kepada BNPH. Dekat mana yang dikatakan kerajaan akan tumbang? Itu baru satu kerusi. Tapi tak tahulah, mungkin sebab dia tahu orang PAS ni bodoh kot. Jadi dia buatlah cerita. Okay.
Muhyiddin berkata, memberi bayangan Tuan Ibrahim Tuan Man bakal calon Menteri Besar Pahang. Adik, aku dulu pernah gelakkan Tuan Ibrahim Tuan Man jadi Menteri Alam Sekitar kan. Sekarang aku gelakkan dia jadi Menteri Besar Pahang sekali lagi. Adik, sedih. Okey, kita baca. Okey, kod esok bangun pagi, mana-mana yang berhormat masuk jemaah kita, Menteri Besar sudah ada, Tuan Ibrahim Tuan Man katanya. Kata pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin. Katakan Muhyiddin juga Presiden Peribumi, seolah membayangkan berlakunya lompat parti menimbulkan persoalan mengenai isu yang sedang hangat dipertekatkan dalam PRK Dewan Undangan Negeri Pelangai di Bentong Pahang. Okey. Kemudian ini perkara yang sama dikatakan oleh Muhyiddin dalam Malaysia Kini. Dia kata PN win in Pelangai can trigger change of Pahang government. Perikatan Nasional can take over the Pahang government through defection after it wins the Pelangai election, said Muhyiddin Yassin. Okey. Right, saya tak nak baca yang lebih kurang je poin cerita dia. Dia macam ni. Kenapa dia yakin kerajaan Pahang ni boleh berubah, tuan-tuan? Yang pertama dia kata kalau sekiranya Pelangai ni kita menang, ini sebab dia nak suruh orang menangkan Pelangai juga. Sebab dia tak ada modal. Sebab kalau ikut kajian sekarang ini Pelangai BN boleh menang. Okey. Kalau Pelangai ni tumbang, maka ada di kalangan ahli-ahli UMNO di dalam kerajaan Barisan Nasional tu akan melompat. Sebab Pahang tak ada aktif lompat parti tau. Akan melompat. Jadi kita membentuk kerajaan bersama dengan PAS di Pahang katanya. Now, kita kena fikir beberapa isu. Yang pertama, kalau nak lompat sekalipun, kenapa? Kenapa mereka nak lompat? Dapat pangkat, dapat kedudukan. Pahang akan jadi negeri pembangkang. Sekarang ini Pahang adalah negeri di bawah kerajaan, bersama dengan kerajaan. So, kalau lompat nak jadi negeri pembangkang, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, kalau dia lompat sekalipun, akhirnya yang melompat itu akan dapat apa? Itu soalan dia. Yang melompat itu akan dapat apa? Takkanlah Exco nak bagi pada yang melompat. Katakanlah PAS memerintah, PN memerintah. Takkan Exco nak bagi pada yang melompat. Yang 17 orang tu bagaimana 18 orang yang menang tadi tu? Takkan mereka tak dapat jawatan hanya kerana nak entertain yang melompat ini? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau sekiranya melompat sekalipun, apa untungnya pada mereka? Kerana mereka macam saya sebut tadi jadi pembangkang. Yang tadi jadi pembangkang. Untung pada mereka tu. Bermakna, kalau tak dapat untung sebagai kerajaan negeri mungkin dia dapat lah kat situ. Tetapi daripada segi dana, duit tu, berapa yang mereka dapat? Sebab itu saya selalu kata, kalau mereka lompat ni, SPRM kena masuk, tangkap je dulu. Buat siasatan. Berkemungkinan ada duit bertukar tangan, tuan-tuan. Mustahil dia nak lompat-lompat tu kerana prinsip. Tak ada prinsip undang-undang dekat situ. Prinsip akaun ke apa tak ada. Dia mesti ada sesuatu yang dia dapat dekat situ menyebabkan dia nak melompat. Jadi daripada situ sebenarnya kita tak nampak Muhyiddin Yassin sekarang ini Perikatan Nasional desperate dalam nak memenangi Pelangai ini. Dalam nak memenangi Pelangai ini. Baik. Yang terakhir. Heboh dikatakan sehari dua ni, ramai juga yang kontak saya lah mengatakan kerajaan betul ke kabinet akan dirombak, kabinet akan dirombak. Saya dah sebut dah 2-3 kali dah sebut benda ni. Okay? Dikatakan keluar berita, mana berita tah, dia kata kabinet akan dibubarkan esok. So macam kau ingat kabinet ni nak bubar esok tu dia main macam lilat tali tamplum ke? Dia boleh main macam-macam tu je, main selamba dia je nak pergi bubar kabinet, nak rombak kabinet. Okay. Rombakan kabinet, Anwar belum panggil bincang, Zahid. Presiden UMNO Ahmad Zahid menolak spekulasi bahawa akan berlaku rombakan jemaah menteri dalam masa terdekat. Sebaliknya, dia yang juga timbalan Perdana Menteri berkata, dia belum dipanggil lagi untuk sebarang rundingan. Saya belum bincang dengan Perdana Menteri lagi. Dalam wawancara sebelum ini, Perdana Menteri menyebut bahawa parti Kampunan dalam kerajaan perpaduan akan dirunding terlebih dahulu atau sekurang-kurangnya dimaklumkan kalau ada ada sebarang rombakan yang dilakukan. So, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab perkara ini di dalam kenyataan beliau bahawa tiada rombakan kabinet esok, kata Anwar. Perdana Menteri menafikan laporan konon akan berlaku rombakan jemaah menteri esok. Ahli Parlimen Tambun berkata beliau menghadap Yang di-Pertuan Agong hari ini bagi membincang berhubung mesyuarat mingguan jemaah menteri esok. Belum ada. Jadi tadi saya menghadap Tuanku untuk bincang kabinet esok. Tiada kaitan dengan jemaah menteri sebab selepas mesyuarat esok saya ke Sabah. Mungkin lepas itu saya ke Abu Dhabi. Kemudian saya ke Abu Dhabi, katanya. Baik.
Right. Dalam 2-3 hari lepas pun ada cerita yang Anwar akan berjumpa dengan Yang Pertuan Agong. Ada yang tanya saya, ya betul ke dia nak jumpa Agong? Saya kata macam ni, setiap minggu Datuk Seri Anwar akan jumpa Yang Pertuan Agong. Setiap minggu Datuk Seri Anwar akan berjumpa Yang Pertuan Agong untuk tujuan apa? Mesyuarat kabinet mingguan, dia kena persembahkan kepada Yang Pertuan Agong, lepas tu baru pergi kepada kabinet. Itu tujuan dia. Kan? Kedua, kalau sekiranya ada rombakan sekalipun, saya kata akan berlaku rombakan. Rombakan itu akan berlaku. Tetapi berlaku rombakan itu kerana yang pertama, kematian arwah YB Salahuddin. Itu yang pertama. Maka akan ada menteri baru yang dimasukkan. Di peringkat KSU, TKSU akan ada reshuffling yang berlaku. Tetapi di peringkat menteri dan juga timbalan menteri, sekadar ini hanyalah kabar-kabar angin saja. Belum ada berita-berita dan ura-ura mengatakan sebaliknya. Berkemungkinan kalau ada sekalipun, berkemungkinan pertambahan kepada kabinet. Maksudnya kementerian itu mungkin dipecahkan. Macam saya kata tempoh hari, berkemungkinan dipecahkan, berkemungkinan ada tambahan kepada jumlah menteri yang ada. Berkemungkinan. Kerana melihat kepada beban kerja. So, bila MCA dikatakan akan menerima jawatan juga, ini komentar daripada veteran MCA. Veteran MCA, lebih baik MCA di luar kerajaan, kata bekas naib presiden. Seorang bekas naib presiden MCA, lebih baik parti kekal di luar kerajaan, sebalik desas-desus rombakan kabinet jemaah menteri bakal berlaku. T. Lian Ke berkata, MCA bahagia berfungsi sebagai semak dan imbang yang amat diperlukan, walaupun terus menyokong pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita perlukan kerajaan lebih sihat yang mampu menerima kritikan dan kebenaran, katanya di X yang dulu dikenali sebagai Twitter. Ini pandangan beliau lah. Namun begitu, kita nampak bahawa kalau sekiranya berlaku reshuffling sekalipun, saya nampak lah, ini pandangan saya lah, dia more kepada pertambahan jemaah menteri, rather than nak menukar menteri-menteri. Dia tuan-tuan kadang-kadang macam ni, nak menukar menteri ni bukan senang. Dia berbeza zaman UMNO dahulu. UMNO tu dia dah ada sistem tau. Tapi kalau katakanlah menteri tu menteri keadilan, dia nak kena tukar, dia nak kena belajar setahun lagi, dia nak kena belajar ni. Tapi kalau Datuk Seri Anwar nak tukar juga, itu saya kata apalah, itu hak dia. Tapi kalau dia nak kena tukar, setahun dia nak kena belajar, 6 bulan ke setahun tu, dia nak kena faham proses dahulu. Yang itu yang agak payah sebenarnya. Yang menyebabkan kita nak kena faham. Takkan lama tu nak faham proses? Iya. Lama itu kita nak kena faham proses. Kita nak kena tahu akronim pun tu pun kita dah pening. KKM, KKD, KKU, PXY, KSA, sebagainya kan. Nak tahu kementerian, nak tahu jabatan, nak tahu jawatan, nak tahu unit-unit tu pun dah memakan orang kata dah memakan masa untuk kita nak faham. Belum kita cerita polisi, belum kita cerita reform, belum lagi kita cerita perubahan. Benda itu sendiri akan memakan masa yang amat tinggi dan besar sebenarnya kalau untuk benda itu berlaku. So itu tuan-tuan, macam saya kata tadi, sebenarnya perkara ini kalau kita betul-betul nak kata ada rombakan berlaku itu, rombakan itu untuk kebaikan rakyat. Kalaupun sekiranya ada. Kalau saya kata sekiranya. Tetapi untuk nak berlaku dalam tempoh masa sekarang dan sebelum bajet nak diumumkan ni, mungkin bagi saya tu agak sukar untuk berlaku lah. Mungkin agak sukar. Ya, Menteri KPDN kena nak dinamakan sebelum bajet dibentangkan, itu kita faham. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena faham juga bahawa nak menggerakkan perubahan. Ya, perubahan itu perlu. Nak menggerakkan perubahan ini, kita memerlukan masa. Dan kita dah bagi masa pada mereka, biar mereka buat kerja mereka dahulu. At least habiskan 1 term. And then we'll see from there whether it works or not. Mungkinlah ada 1-2 jabatan yang mungkin akan di-reform, akan diubah orangnya. Mungkin. Yang nanti kita tengok. Kementerian, saya tak nak komen panjang-panjang lah. Kita tunggu saja keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim ada atau tidak ada. Baik, terima kasih 10,000 yang menonton kita, 11,000 yang menonton kita malam-malam ini. Alhamdulillah, terima kasih yang share, yang like, yang subscribe. Ada 100 orang share. Terima kasih yang bersama dengan kita. Alhamdulillah. Terima kasih kerana menonton. Kita teruskan menyokong insyaAllah. Dan teruskan kita membela kerajaan ini. Dan now we are going to the right direction. Ini saya nak beritahu tuan-tuan. Kita menuju ke arah yang betul. Sekarang tinggal pada kita. Sama ada kita nak ikut arah itu, atau terus kita nak patahkan arah, kemudian kita nak kembali kepada kerajaan gagal Muhyiddin Yassin dahulu. Sekian daripada saya. Sekian. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.